Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. InsyaAllah dalam video ni kita nak bincang sedikit berkenaan dengan volume price analysis. Macam mana kita nak kenal pasti sesuatu volume itu milik buyer ataupun milik seller. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ni insyaAllah. Okey. Pada hari ni 9 hari bulan 7 tahun 2022, waktu saya rakam video ni, ada satu volume yang tiba-tiba masuk ke yang kita dapat kenal pastilah daripada dalam market kripto, khususnya BTC lah, Bitcoin, yang mana volume ini adalah satu volume yang agak luar biasa lah tuan-tuan. Volume ni adalah volume yang agak luar biasa, sebab kalau kita tengok sejarah yang berlaku kepada Bitcoin, yang paling tinggi pun yang volume yang berwarna merah ni, iaitu berlaku pada sekitar 19 Mei 2021, dan ketinggiannya pada waktu itu sekadar itu sahaja. Tapi pada hari ini semalam ketinggiannya melebihi pada ketinggian tersebut. Maksudnya volume yang datang pada volume yang datang pada tengah malam semalam adalah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sesiapa yang follow market kripto ni, dia akan tahulah bahawa volume yang datang semalam ini adalah volume yang sangat luar biasa. Cuma kalau bila kita belajar, dulu kita belajar tentang volume price analysis, kita kenal pasti sama ada sesuatu volume itu satu volume yang bukan volume, maksud price. Sesuatu price itu dia price yang normal ataupun tak normal, ataupun adakah di sana berlakunya anomaly, sebagaimana yang disebut oleh oleh Anna Collins dalam bukunya. Kita pernah bincang, iaitu buku ni, Stock Trading and Investing Using Volume Price Analysis. So dalam buku ni kita bincang panjang lebar dalam satu video yang dalam sekitar 2 jam video, yang kita bincang tentang anomaly dalam sesuatu pergerakan harga. Jadi kalau kita tengok dalam BTC ni, apa yang berlaku semalam, volumenya mencanak naik, tetapi price-nya dia tak bergerak. Dia seolah-olah macam doji. Sepatutnya kalau volume yang mencanak macam ni, dia sepatutnya disusuli oleh candle Marubozu lah. Itu yang normalnya. Tetapi kenapa dia seolah-olah macam dia membentuk seperti doji sahaja, instead of Marubozu. So kita tengok sejarahnya macam ni. Tengok candle merah ni. Candle merah yang tinggi ni sejarahnya, tengok apa yang berlaku dekat atas. Volume yang tinggi disusuli oleh kejatuhan harga yang luar biasa. Walaupun dia naik balik, tetapi tengok julat harganya memang dia tally lah dengan dengan volume di bawah ni. Sebab itu dia meneruskan penurunan lah. Kalau kita tengok lagi sejarah yang berlaku dengan volume yang tinggi, yang ni pun sama. Kita tengok ni. Yang ni penurunannya banyak. Dan dia punya price nya tinggi. Berlaku price range ni, nampak dekat atas ni tinggi Marubozu, dekat bawah ni pun volume tinggi. So dia valid lah. Yang atas ni mungkin kita boleh query sikit lah. Walaupun dia volume dia banyak, tapi dia punya pergerakan candle dia berada dalam julat yang kecil. Sepatutnya kalau dia betul-betul menunjukkan reversal, sepatutnya dia naik tinggi lagi lah. Tapi ada yang berlaku anomaly dekat sini lah. Cumanya walaupun dia berlaku macam ni,
Okey, tak cukup syarat untuk candle ini membentuk piercing line ataupun bullish Harami, tetapi apa yang berlaku dia harga dia semakin naik lah. Itu mungkin keadaan yang mungkin di luar perbahasan akademik lah. Sepatutnya ini menunjukkan candle anomaly, sepatutnya dia semakin turun lah. Okey, tapi ia berlaku sebaliknya. Walaupun volume ini tak normal dengan pergerakan harga ke atas ni, tapi ternyata candle ini adalah candle yang valid, menyebabkan dia meneruskan kenaikan. Okey, tak apa. So kita tengok yang hari ni, yang semalam, kita tengok yang semalam, volume yang sangat luar biasa ni, okey, volume yang sangat luar biasa ini disusuli oleh mengiringi candle yang seolah-olah seperti membentuk doji, candle yang membentuk doji. Jadi ini memberi signal yang kurang baik lah sebenarnya. Dia memberi signal yang kurang baik lah sekiranya kita lihat kepada volume dengan candle macam ni. Okey, secara psikologinya, secara teori dalam buku teks okey, sebelum tu kenapa kita kena tahu sama ada volume itu adalah volume daripada buyer ataupun seller. Kita nak tahu sama ada volume tu volume buyer ataupun seller penting kerana kalau volume ini adalah volume buyer, so kemungkinan harga dia akan jadi support ni. Okey, resistance yang akan bertukar kepada support sepatutnya. Okey, kerana ramai buyer yang masuk di sini dan dia akan support lah harga, dia akan prevent harga daripada terus turun. Sekiranya ini volume adalah volume dikuasai oleh buyer lah. Okey, kalau volume ini volume seller, okey, kalau volume seller maksudnya harga memang sukar nak naik dah. Sukar nak naik sebabnya ada seller yang sedang menunggu pada harga sekitar sini, sekitar di atas sini. Ada je orang nak masuk ada je orang nak masuk, okey, nak beli, okey, akan ada seller yang jual. Ada orang masuk nak beli, ada saja seller yang akan jual. Sebab tu harga dia tak bergerak. Sebab tu harga dia tak bergerak. Beli je banyak mana, akan ada seller yang banyak untuk jual. Akan ada banyak stok yang akan ataupun supply lah yang akan supply coin ini, menyebabkan harga tak boleh naik. Sebab tu kita kena tahu ni volume ni adalah volume buyer ataupun seller lah. Okay, kalau kita tengok pada daily candle ini, kita akan mengatakan bahawa ini adalah candle seller. Candle seller. Sebab apa? Sebabnya sepatutnya bila volume banyak, sepatutnya dia akan tinggi lah. Candle Marubozu tinggi. Okey. Kalau buyer lah. Okay, kalau buyer yang masuk ni dengan volume yang banyak ni, sepatutnya harga dia akan naik tinggi. Tetapi apa yang berlaku dalam kes ini, walaupun buyer masuk banyak, tetapi seller itu cuba untuk beratur dekat sini untuk jual dengan apa sahaja harga yang cuba untuk dibeli walaupun buyer itu masuk nak tolak harga ke atas, tapi ada seller yang saya rasa jerung lah yang cuba untuk jual. Okey, yang tu kita kata secara daily kita akan nampak macam tu. Secara daily kita akan nampak macam itulah trendnya. Tetapi cuba kita dissect untuk candle ini, sebab kita nak tahu dia ni adalah buyer ataupun seller volume ini. Kalau dalam saham mudah. Kalau dalam saham agak mudah untuk kita track siapa buyer ataupun seller volume tersebut dengan cara kita buka kita punya trading platform kita. Kita buka kita punya trading platform, kita tengok buy and sell queue tu. Okey, ada part yang kita boleh tengok dia punya berapa persen buyer dia. Ni ilmu intraday. Kita boleh tengok berapa persen. Sekiranya 60 ke 70% buyer, maksudnya dia kenaikan itu valid lah. Maksudnya buyer yang tolak harga ke atas bukannya seller. Tapi kalau dalam konteks Bitcoin ni, kita tak boleh nak tengok sama ada dia buyer ke ataupun seller. Kita tak ada platform sebagaimana yang kita ada dalam saham. Okey.
okey, kalau kita tengok daily, dia nampak macam anomaly lah ni anomaly. Sepatutnya volume yang tinggi ni disusuli oleh candle marubozu sama ada merah ataupun hijau lah. Okey. Maksudnya ni agak tak normal. Okey, so macam mana kita nak dissect? Kita nak tahu sama ada dia adalah buyer ataupun seller. Okey. Kita pergi dekat ni time frame ini. Daripada satu hari punya chart kita tukar kepada 1 jam contohnya. Okey, kita tukar pada 1 jam. Kita tengok apa yang berlaku. Tengok ini maksudnya berlaku dalam 2 jam ni je. Dia punya volume tersebut kalau kita dissect kan, dia sebenarnya dalam 2 jam ini saja. Okey, dalam 2 jam ni. Kalau kita nak lebih jelas mungkin kita boleh tanda dengan ni Okey. Ni jam pertama, ni jam kedua iaitu pada pukul berapa ni? Pada pukul 10 malam semalam 10 dan juga pukul 11 sampailah pukul 12. Okey, so kita nak tahu sama ada dia buyer ataupun seller So kita buka candle ini. Okey. Nampak tak apa yang berlaku? Bila volume masuk, nampak tak? Barulah kita nampak dia punya candle marubozu ini. Okey. Kita nampak candle marubozu. Kalau kita combine antara pukul 10 dengan pukul 11 ni. Okey, pukul 10 dengan pukul 11, dia akan jadi hijau sampai ke atas ni, sampai ni. Okey, satu candle hijau. Okey. Kalau kita nak kata volume yang luar biasa ni adalah maksudnya market participant ini adalah retailer yang kecil-kecil macam kita, saya rasa tak logik. Okey, saya rasa tak logik sebabnya yang pertama volume terlalu banyak Yang kedua dia berlaku pada 2 jam ini sahaja Dia berlaku pada 2 jam ini sahaja. Seolah-olah macam ada satu kesepakatan yang luar biasa di seluruh dunia. Retailer-retailer ni cuba untuk push harga ke atas, which is bagi saya agak pelik lah assumption tersebut. Okay. Kalau kita tengok daily tadi, kita akan seolah-olah macam merasakan bahawa itu adalah anomaly yang berlaku pada chart yang mana volume tinggi tapi pergerakan harganya, julat harganya kecil Tapi kalau kita dissect masuk ke dalam bentuk hourly punya candle, okey, setiap candle ni mewakili satu jam, maka kita akan nampaklah volume tersebut masuk disusuli dengan candle yang tinggi So bila masuk dia tinggi Kalau kita kata dia adalah seller, okey, kalau dia seller, biasanya dia julat, dia tak macam ni lah julatnya Biasanya dia akan ada satu harga, okey. Seller tu dia akan beratur pada satu harga yang mana harga tersebut dia bukan julat macam ni. Maksudnya dia broad ni dia punya range, price range ini dia tinggi Kalau kita kata volumenya adalah volume seller, biasanya dia akan stick pada satu level. Masuk saja buyer, seller tersebut akan jual. Masuk saja buyer sikit, buyer akan jual terus dan dia akan berada dalam sekitar price range yang kecil lah biasanya sebab tu saya lebih cenderung kalau kita lihat kepada hourly punya chart, saya lebih cenderung mengatakan bahawa volume yang masuk itu adalah sebenarnya volume buyer tapi kalau kita tengok daily, of course lah kita akan lebih berhati-hati. Sebab apa? Sebab walaupun kita kata seller yang luar biasa masuk, buyer, walaupun buyer yang saya yakin dia institution punya buyer, walaupun dia masuk tetapi pergerakan dalam candle daily masih lagi kita nampak kecil lah dia punya julat range dia sepatutnya dengan volume yang luar biasa ni, sepatutnya kita expect candle daily dia macam ni contohnya barulah kita rasa lebih confident lebih confident macam ni ke kalau kita tengok dekat sini, nampak ada dekat sini candle marubozu ni, dekat bawah dia volume agak tinggi lah berbanding dengan average punya volume
Okey, so kita expect yang ni normal lah. Okey, yang ni pun sama juga So candle naik ke atas, volume tinggi berbanding dengan hari-hari sebelumnya. That's why dia meneruskan kenaikan macam ni Cuma yang ni kita kena hati-hati sikit lah. Walaupun kita kata kemungkinan dia adalah buyer dan dia akan cuba untuk pegang harga dekat sini dan menolak harga ke atas lah sepatutnya Tapi apa yang berlaku semalam, walaupun modal yang begitu banyak yang ditaburkan ataupun yang dimasukkan dalam pasaran Bitcoin ini, tetapi harga masih lagi berada di sekitar 21-22 ribu ini Jadi dia tak boleh nak tolak ke atas. Sepatutnya dengan modal yang begitu banyak ini, candle Marubozu tercipta okey, tetapi itu tidak berlakulah semalam jadi kita masih lagi melihat positif pergerakan Bitcoin ini khususnya untuk short term sekiranya Bitcoin ini kekal berada pada previous resistance higher than previous resistance dia punya price dia okey, so kita menjangkakan ini akan menyebabkan Bitcoin mungkin membuat signal untuk berlakunya reversal setelah lama kripto punya market ini membuat pergerakan bearish. Okey, kita mengharapkan agar ia bertukar menjadi pergerakan bullish lah dalam masa terdekat Okey. Perbincangan kita ni mungkin agak teknikal sedikit. Mungkin ada yang kurang faham kurang menjiwai apa yang saya cuba sampaikan. Sebenarnya kita dah bincangkan panjang lebar dalam satu video volume price analysis yang setakat ni saya rasa dah 21,000 orang tengok video tersebut. Sekiranya tuan-tuan semua belum lagi tengok video tersebut, saya sangat galakkan tuan-tuan tengok. Barulah insya-Allah tuan-tuan boleh relate dengan apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini. So saya kira itu saja pada pagi ini. Sekiranya tuan-tuan mempunyai sebarang soalan, boleh turunkan dalam ruang komen di bawah lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.